Sebelum kamu tengok lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe and on notification-nya. Okay? Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, hari ini Era akan cerita mengenai kos ataupun jurusan perancang bandar dan wilayah. So, apa-apa tentang kos ni Era belajar sedikit demi sedikit sebab kadang ada orang yang macam DM di IG, chat di WhatsApp tanya, "Kak, apa tu kos perancang bandar? Senang ke? Orang cakap susah." So, Era cuma memberi pengetahuan apa yang Era tahu dan pengalaman Era belajar dalam kos perancang bandar ni, okay? So, Era sudah sediakan nota-nota Era, bab Era kaji. Era sudah catat supaya Era tidak memberi fakta yang tidak elok dan tidak betul. Okay? So, Era akan bincangkan di sini 9 perkara mengenai bidang ataupun jurusan town planning ni. Jangan skip, okay? Sebab kalau korang skip, korang dah akan tahu banyak perkara tentang perancang bandar ni. Mana tahu untuk adik-adik yang SPM, STPM tu tengah cari kos yang korang rasa macam berminat. So, kemungkinan perancang bandar ni salah satu akan menimbulkan minat korang lepas Era terangkan. Perbincangan kita yang pertama, kita akan membahaskan apa itu jurusan ataupun kos perancang bandar. So, kos perancang bandar ni adalah salah satu kos yang profesional dan dalam kos perancang bandar ni kita akan mempelajari macam mana menyusun atur sesuatu bandar dan kita juga akan belajar melalui doktrin perancangan iaitu jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan manusia dan jaga hubungan dengan alam sekitar. Okay, untuk kos perancang bandar ni dia terletak di bawah Fakulti Alam Bina iaitu bersama dengan arkitek, seni bina dalaman, landscape. Itu adalah kawan-kawan satu fakulti dia, perancang bandar ni. Okay, lepas tu ada orang tanya lagi, ada orang cakap, okay, perancang bandar ni sama dengan arkitek, satu tugas dengan arkitek. Okay, tidak, okay, tidak sama sekali, tidak sama dengan arkitek. Arkitek dia ada tugas, bidang tugas dia sendiri. Perancang bandar ni dia ada bidang tugas dia sendiri. Sebab kedua-dua bidang ni berbeza. Dan kalau Era ditanya sama ada bidang ni susah ke senang ke, susah arkitek ke, susah perancang bandar ke, sebenarnya masing-masing ada kesusahan sendiri dan cabaran sendiri. Okay, kita masuk yang kedua pula. Universiti mana yang menawarkan kos perancang bandar ni? So, antara universiti yang menawarkan kos perancang bandar ni adalah UTM, UiTM, UIA, USM dengan Polymas. Okay, ini apa yang Era dapat info daripada beberapa blog dan beberapa rujukan Era. Era akan buat description di bawah untuk korang juga rujuk. Okay, untuk UTM dengan UiTM, dia menawarkan kos ni dalam untuk peringkat diploma dengan peringkat ijazah sarjana muda. Manakala UIA dengan USM, dia akan tawarkan kos ni untuk ijazah sarjana muda sahaja. Manakala Polymas akan mereka menawarkan kos ni pada peringkat diploma sahaja. Itu yang Era tahu. Tapi kalau korang ada lebih info ataupun dia telah tukar, korang boleh maklumkan dengan Era lah. Korang boleh inbox di bawah, okay? So, kita boleh lebihkan info lagi. Okay, kita pindah untuk subtajuk lain pula. Kita sebelum Era bahas tentang subtajuk ni, kalau korang berminat dengan kos ni, korang boleh membuat permohonan untuk masuk ke dalam kos ni melalui UPU. Dan untuk info semua, kos ni adalah kos yang ada temu juga.
tips temuduga ataupun info macam mana temuduga dalam kos perancang bandar. So dalam kos perancang bandar ni ada 2 saja jenis temuduga dia, dan dua-dua kita akan lalui, dan Era akan bagi tahu korang macam mana untuk melalui temuduga ni. So dia ada 2, temuduga lisan dengan temuduga lukisan. Lisan dan lukisan. So, tips yang paling utama yang korang perlu adalah kita kena bawa ilmu kita mengenai perancang bandar sikit-sikit. Lepas tu kita kena bawa pensel 2B dan pemadam untuk melukis. Mengikut pengalaman Era semasa Era di temuduga, untuk student yang berasal daripada STPM, berbackgroundkan atau berlatar belakangkan STPM, kita tidak perlu melalui temuduga lukisan semasa Era. Tapi untuk yang interview sekarang ataupun temuduga sekarang, Era kurang pasti. Cuma korang boleh rujuk dengan orang yang pergi baru-baru ataupun yang baru tahun lepas ataupun yang pergi baru tahun ni. Sebab masa tu Era temuduga pada tahun 2014, kalau tidak silap lah, 2014. So setiap temuduga tu dia punya soalan akan lain, dia punya cara akan lain. So tapi yang biasanya akan melalui temuduga lukisan ni adalah untuk pelajar yang diploma perancang bandar. Okay, so mengikut pengalaman Era semasa Era menghadiri temuduga tersebut, jangan, tips seterusnya adalah jangan duduk sehingga kita dibenarkan untuk duduk. Kita kena bagi salam, dan kita bila kita mau duduk tu kita tanya dulu, ataupun kalau cakap sila duduk, okey kita akan duduk, ataupun boleh saya duduk, okey kita akan kalau dia benarkan kita duduk, kita duduk. So itu adalah satu yang kita panggil adab. Okey, even kita interview untuk belajar pun kita memerlukan adab ya guys. So apa yang dia tanya dengan Era adalah dia meminta Era memperkenalkan latar belakang Era, tetapi di dalam bahasa Inggeris. Untuk pengetahuan korang, Era adalah keluaran UiTM. So untuk keluaran UiTM ni, dia fully adalah kita belajar bahasa Inggeris. Jadi dia masa Era temuduga tu, dia tanya Era mengenai latar belakang Era, tapi Era kena menjelaskan dalam bahasa Inggeris. Terus dia tanya apa yang menarik di daerah Era masa tu. Sebab Era cakap Era berasal dari Spittal, lahir di Spittal. Jadi dia tanya apa keunikan ataupun apa yang menarik ada di Spittal. Tapi kita kena, semuanya kena speaking lah. Selepas tu dia tanya Era, dia tanya satu soalan yang paling Era ingat sampai sekarang adalah bila dia tanya Era, tempat paling sesak di daerah Era. Okay. Pada masa dahulu, tempat paling sesak di daerah Era adalah semasa hari Jumaat, semasa mau sembahyang Jumaat, sebab kereta tidak kecukupan parking pada masa itu di masjid utama, masjid daerah lah, masjid daerah Era. So orang akan parking tepi-tepi. So masa tu kalau orang biasa, dia akan bertentangan dengan orang yang balik sekolah kan. So dia akan menyesakkan jalan. So ini pengalaman sebab dilalui oleh ibu Era sendiri. Jadi Era cakap itu adalah salah satu lokasi yang sesak bila hari Jumaat. Jadi soalan yang diajukan kepada Era, apabila berlaku kesesakan begitu, apakah yang perlu kita buat? Sama ada dia bagi Era 2 pilihan, membesarkan jalan ataupun menambah parking ataupun menambah tempat letak kenderaan. So jawapan Era adalah menambah tempat letak kenderaan. Kenapa menambah tempat letak kenderaan? Sebab seandainya kita membesarkan jalan sekalipun, dia tidak akan mengurangkan sebarang kesesakan, sebab orang akan tetap parking di tepi-tepi jalan. Tambah lagi bila jalan tu besar, orang akan ambil satu ruang untuk parking. Jadi daripada kita membenarkan orang parking di tepi jalan, lebih bagus kita buat tempat parking supaya orang yang pergi masjid, mau sembahyang Jumaat macam tu, diorang akan ada tempat parking diorang sedia. Okay, itulah jawapan Era.
Era memang mula-mula masa Era menghadiri temuduga ni, Era memang tidak basic langsung. Era memang tidak tahu apa tu kos perancang bandar. Memang Era mohon sahaja. Sebenarnya Era dah jangka pun Era dapat kos ni, tapi alhamdulillah lah rezeki menyebelahi Era. So, settle di situ. Kita pergi tajuk seterusnya, iaitu apa bidang kerja perancang bandar. So, orang takut mengambil perancang bandar sebab diorang tidak tahu apa tugas perancang bandar. Apa bidang kerja perancang bandar. Sebenarnya perancang bandar ni dia banyak kerja. Dia banyak bidang kerja dia. Dia boleh menjadi perancang bandar, dia boleh jadi pensyarah, dia boleh jadi freelance dan konsultan. Dan selain itu, dia maybe boleh menjadi datuk bandar. Tapi datuk bandar ni Era belum tahu ada ke tidak. Tapi untuk yang 4 di atas tu Era tahu memang itu adalah bidang tugas kerja perancang bandar. Okay, kalau ada bidang tugas, mesti ada tempat di mana boleh bekerja kan. So, antara tempat yang boleh kita bekerja adalah Jabatan Perancang Bandar dan Desa, iPlan ataupun Plan Malaysia kena panggil sekarang, JPBD, Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah. Ini adalah untuk daerah Sabah. Sebab nanti kita akan, bila kamu masuk ke dalam kos ni, kita akan belajar akta di Sabah tu adalah berbeza dengan Sarawak berbanding dengan Semenanjung Malaysia. Okay? Lepas tu kita boleh bekerja di Dewan Bandaraya. Macam contoh kalau di Sabah ni Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, macam tu. Firma dan firma swasta. So firma swasta ni banyak sebenarnya, cuma kita tidak nampak sebab bukan kita yang berada dalam bidang ni. Okay, macam tu. So, itu sahaja untuk bidang kerja perancang bandar. Seterusnya, software yang kita gunakan semasa kita belajar dalam kos perancang bandar ni. Orang cakap macam, susah ke mau belajar software tu? Tidak benda yang senang untuk kita belajar, tapi kita kena cuba sebab bila kita masuk dalam bidang perancang bandar ni, banyak yang software yang sebenarnya dulu kita tidak pernah tahu pun, dan sekarang kita, bila kita masuk dalam bidang ni, kita belajar dan dia tidaklah sesusah mana sebenarnya. Macam contoh, kita akan belajar AutoCAD, SPSS, SketchUp, ArcGIS dan Adobe Photoshop. So 5 ni. So semua software ni ada keperluan dia masing-masing. Ada fungsi dia masing-masing dalam kos ni. Okay, seterusnya, fungsi perancang bandar. Okay, fungsi perancang bandar ni, ramai orang tidak tahu apa fungsi perancang bandar ni. Kenapa kos ataupun jurusan ni ada dalam Malaysia. So sebenarnya sama ada Malaysia ataupun luar negara, dia hampir sama saja, cuma maybe menggunakan akta yang berbeza. Okay, antara fungsi dia adalah membangunkan bandar-bandar baru ataupun sedia ada. So tanpa perancang bandar, sesuatu bandar tu susah untuk membangun ataupun tidak teratur. Sebab yang membuat layout dia adalah, membuat pelan-pelan dia adalah kerja perancang bandar. Memenuhi keperluan masyarakat, memberi kelulusan ke atas suatu pembangunan. Itu antara fungsi dia lah. Lepas tu dia juga membuat plan infrastruktur dan utility seperti jalan, kemudahan-kemudahan dan sebagainya lagi lah. Perancang bandar juga dia akan menyediakan menyediakan LCP, iaitu Laporan Cadangan Pembangunan. Dia juga menyediakan RTD, Rancangan Tempatan Daerah, dan menyediakan Rancangan Struktur Negeri RSN. Semua ni kita akan belajar dalam kos perancang bandar ni. Dia akan mempraktikkan kita secara praktikal, bukan sahaja teori. Bukan teori lah, tapi dia praktikal. So itu antara fungsi perancang bandar. Okay, siapa yang berminat untuk mengambil kos ni, mesti diorang mau tahu apa yang dipelajari bila ambil kos perancang bandar ni. So apa yang kita akan pelajari, paling utama sekali kita akan kembali kepada doktrin perancangan. Kita akan belajar mengenai jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan sesama manusia, jaga hubungan dengan alam sekitar. So ketiga-tiga ni penting. Bila kita masuk dalam bidang ni, ketiga-tiga perkara ni kita akan ambil titik beratkan semuanya.
So, antaranya adalah kita belajar juga course ni adalah studio bass. Studio bass, mesti orang tanya, oh studio tu untuk yang nyanyi tu kah? Bukan yang itu ya, bukan yang itu. Dia dalam studio bass ni, setiap step adalah berbeza. Kita akan belajar mengenai bagaimana untuk buat layout ataupun pelan perumahan dalam sesuatu tapak, pelan komersial dengan industri dalam satu tapak, dan bagaimana kita untuk merancang sesuatu pembangunan lah. Sebab course studio bass ni dia banyak credit hour di situ. Kita akan belajar berpandukan piawaian. Okay, sorry, agak akan berbunyi sebab hujannya. Okay, dalam kurs perencanaan ni juga macam tadi, kita akan belajar mengenai beberapa software. Kita juga akan belajar mengenai ekonomi. Mesti orang tanya, apa kaitan ekonomi ni dengan perencanaan? Ada kena mengena dia dan ada sangkut paut dia sebenarnya. So, ekonomi. Kita juga belajar undang-undang. So, undang-undang ni penting dalam perancang bandar supaya kita tahu. Kita akan belajar mengenai salah satu akta, iaitu Akta 172 yang digunakan pakai di Semenanjung Malaysia. Manakala Sabah dengan Sarawak menggunakan akta yang berbeza. Seterusnya kita akan belajar teknik perancangan dan teori perancangan. Ini lebih kepada kita akan belajar mengira sedikit, math sedikit, dan kita juga akan belajar tentang sosial dan geografi ataupun alam sekitar. Kita akan belajarlah antara-antara dia ni. Lepas tu kita akan belajar juga perbandingan negara Malaysia dengan luar negara dari segi perancangan pembangunan bandar dorang. Kita akan belajar semua tu. Selepas tu, ekstra untuk bagi student UiTM, kita akan ada ekstra subjek seperti TIKAS ataupun sejarah. Kita akan ada ELC. ELC ni sama seperti MUIR. Tujuan untuk kita belajar ELC ni untuk lebih upgrade kita punya bahasa Inggeris. Lepas tu kita akan belajar bahasa asing. Dia banyak bahasa asing yang kita boleh belajar, kita boleh pilih. Dan masa era belajar, pengalaman era belajar, era ambil bahasa Mandarin. Dan kita juga akan belajar mengenai perniagaan. So itu antara ekstra subjek yang belajar untuk kos ni dalam perancangan dalam. Dia bukan untuk kos ni saja, tapi untuk kos lain pun rasanya akan ada ambil bahasa asing dengan ELC. Ya, subtajuk seterusnya, kelebihan atau tarikan dalam kos perancang bandar ni. Mesti semua orang mau tahu sebab kebanyakan orang just akan ditakut-takuti dengan kos perancang bandar ni susah. Kos perancang bandar ni tidak menarik. Itu sangat tidak betul sebab banyak antara tarikan ataupun banyak yang mengikut pengalaman era, banyak yang best mengenai kos perancang bandar ni. Antaranya adalah setiap semester kita akan ada lawatan tapak. Lawatan tapak ni kita akan belajar secara praktikal. Kita akan turun ke tapak lawatan kita tu. Kita akan turun, kita akan melawat, kita kena kaji slope, kita kena kaji tanah dia, kita kena kaji akses ataupun jalan raya utama dia macam mana. Kita akan kaji semua secara praktikal. Kita gunakan teori, kita main agak-agak macam ini, tidak. So, mengikut pengalaman era, kos ni sangat bagus, sangat menarik untuk era sebab dia mengajar kita untuk praktikkan, untuk menggunakan apa yang kita pelajari itu bila kita bekerja nanti. Dan lawatan tapak ni sangat seronok sebenarnya sebab kita boleh pergi ke negeri-negeri lain, kita boleh keluar daripada fakulti kita. Itu yang menarik bagi era. Tapi
bila kita masuk kos ni, kita jangan ingat kita pergi tapak tu itu adalah untuk berseronok-seronok, bersyukur-syukur, okey? Itu untuk kita belajar sebenarnya. Okey, antara yang lain adalah kita dapat memahami apa kehendak masyarakat, apa keluhan masyarakat tentang pembangunan di suatu tempat tu. Lepas tu kita akan mendekati masyarakat, kita dapat belajar budaya masyarakat di situ. Macam contoh, setiap negeri dia mempunyai berbeza-beza budaya. Mengikut pengalaman Era suka dengan setiap negeri yang Era pergi seperti Perlis, Terengganu, Johor, Kedah. Baik ya? Lupa sudah. So, itu antara-antaranya Era belajar budaya dorang, makanan dorang. Era belajar semua tu lah, dan Era memang fall in love sangat dengan budaya-budaya yang ada di Malaysia ni sebenarnya. Dan apa yang menarik juga mengenai kos rancang bandar ni, kita memberikan kita peluang untuk berimajinasi tinggi, untuk mewujudkan bandar yang kita mau, susun atur bandar yang kita mau. Kita mau design macam mana, kita mau jalan tu macam mana, kita mau perumahan tu banyak mana. So itu pilihan kita, imajinasi kita. Kita mau letak apa di sini, kita mau letak kemudahan apa untuk masyarakat di sini. Itu antara imajinasi lah yang menarik ada di dalam kos perancang bandar ni, dan tidak semua bidang boleh berimajinasi seperti itu. Jadi, tetapi diingatkan juga dalam kos perancang bandar ni kita mempunyai guideline untuk kita ikut dan untuk kita patuhi. Seterusnya, melalui kos perancang bandar ni juga kita belajar untuk berinteraksi dengan agensi luar. Kita juga bukan saja boleh berinteraksi sesama kita dengan pensyarah-pensyarah kita, tapi kita boleh berinteraksi dengan pihak luar, dengan orang luar. Ini merupakan satu kelebihan apabila kita sudah bekerja nanti, sebab kita akan berinteraksi dengan orang luar, kita akan berinteraksi dengan agensi-agensi luar. Begitulah dalam bila kita belajar kos perancang bandar ni, kita akan belajar kita akan belajar macam mana untuk berinteraksi dengan agensi luar, macam mana cara kita untuk minta data dengan agensi, macam mana cara kita untuk berurusan dengan agensi. So ini kelebihan perancang bandar sebenarnya bila kita belajar. Dan ekstra sesuatu dalam belajar kos perancang bandar di UiTM ni yang Era tahu, kita akan belajar berlakon dan kita akan belajar juga edit video. Sebab kenapa? Sebab salah satu subjek yang Era tahu, dan maybe junior Era, senior Era pun tahu, kita akan buat satu video untuk subjek social dan environment. Pensyarah dia memang best, dia bagi kita khusus memang best gila sebab kita buat video je. Cuma kita perlu ada masa untuk buat. So apa yang menarik dia, kita bolehlah belajar berlakon sikit-sikit kan, kita bolehlah belajar edit video. So itu yang ekstra lah yang kita tahu. So dalam tertarik menarik kau memang debong tu, kos perancang bandar ni, dia juga ada cabaran, dia ada juga rintangan. Kalau tidak cabaran, tidak rintangan, itu bukan belajar namanya. So apa yang Era belajar sepanjang 8 sem Era di situ, 8 sem Era duduk dalam jurusan ni, mengambil jurusan ni di UiTM. Dan sememangnya orang pun akan cakap benda ni, orang akan tanya benda ni dengan kita yang lalui. Dia akan tanya, dia cakap, oh susah ke? Betul ke? Dia cakap, begini-begini. Okay. Antaranya adalah tidak cukup tidur. Okay. Untuk studio best ni, sebab kita memang tidak akan cukup tidur, tambah-tambah lagi bila kita akan memberikan progres setiap kali untuk studio kita. Studi mana ditambah lagi dengan assignment kita. Dan kita kadang-kadang tidak kecukupan masa dan untuk melengahkan masa untuk kita tidur lah. Okay. Seterusnya cabaran dia, kita tidak akan cukup
keuangan. Bukan kos ni je, maybe semua kos pun begitu. Sebab kita memerlukan duit untuk turun ke site. Bidang ni juga memerlukan duit untuk print layout berbagai size. Contohnya A1, AO. Lepas kita juga akan print report kita. So, Era dia bagi contoh. Sebenarnya barang Era banyak lagi di KL. So, Era tidak boleh bagi contoh banyak lah. Ini antara yang guideline, shortcut guideline AutoCAD. Dia ada banyak. Tapi Era rasa macam Era guna bila Era terlupa saja. Lepas tu untuk size AO ataupun ini layout lama sebenarnya, layout progress Era. So ini size AO. So ini layout lama, ini layout semasa semester 3 untuk industri kalau tidak silap. Okay, ni Iskandar Putri Johor. So kami akan belajar lah. Kita kena tahu berapa eka, berapa unit dan berapa eka. Lepas tu dia ada peraturan open space dia berapa peratus saja boleh. Macam tu lah. Ini antara AO. Salah. So yang bu. Itu yang AO. Itu yang AO pun. Susah apa? A1 atau? Okay, ini size A1. So, kebanyakan uang akan digunakan untuk hasil beginilah. Kita akan print dan hasilkan itu. So, ini progres Era untuk SEM 3. Sebab ini rasanya masih simpan. So, jangan cakap membazir benda ni sebab inilah proses. Okay, kita sambung yang tadi. Sebab Era baru perasan kamera ni termati pula. So next is kita sudah memperbincangkan tadi tidak cukup kewangan. So Era sudah tunjuk tadi. Ni adalah antara layout banyak sebenarnya size AO dengan A1 semasa semester 3. Lepas tu kita akan tidak kecukupan wang bila kita kena juga print report. Sebenarnya dia bukan tidak cukup kewangan sebenarnya, tapi kita memperbelanjakan keperluan tu lebih daripada kehendak kita. So kamu pun tahu beza kehendak dengan keperluan kan. Jadi tidak cukup kewangan tu memang belajar ni semua bidang pun tidak akan cukup kewangan. Macam tu lah. So seterusnya adalah busy melampau ataupun kesibukan melampau, lifeless orang cakap. Ada orang yang baru mau masuk kos ni takut sebab takut kos ni macam kita kurang ada kehidupan. Kita busy dengan kerja kita saja, kita busy dengan studio kita saja. Tidak, sebenarnya tidak sama sekali. Kita cuma akan busy apabila kita lepas turun daripada melawat tapak. Sebab bila kita melawat tapak ni kita kena bagi progress lepas kita melawat tapak. Begitu juga bila hampir-hampir minggu-minggu yang ke hujung, kita akan busy dengan kita mau submit assignment lah, kita mau submit studio lah, semualah time kita mau submit. Itu yang membuatkan kita busy. Sebenarnya daripada tu kita boleh je beriadah, kita boleh je berkayak, berjogging, dan yang lebih buruknya kita sebenarnya boleh saja pergi dating. So, tapi itu jangan ikut, okay? So, yang lain adalah cabaran yang lain adalah bersaing dengan studio mate lain. Sebab
setiap orang ni dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dia ada idea dia, ada kreativiti dia masing-masing, dia ada idea dia yang macam kita akan bersaing untuk menyelahkan idea masing-masing. Itu sahaja cabaran dia. Sebab masing-masing pun ada kelebihan dia, masing-masing pun ada kekurangan dia. So, itu sahajalah mungkin cabaran untuk bersaing dengan studio mate. Tapi setiap course pun kita akan bersaing dengan orang juga. So, yang last sekali untuk cabaran ni adalah jangan sesekali kalau boleh gagal studio. Sebab kenapa Era cakap cabaran dia adalah jangan sesekali untuk gagal studio adalah bila kita gagal studio, kita kena mengulang, kita kena ulang studio yang kita gagal tu untuk semester seterusnya. Yang menjadikan studio untuk semester seterusnya tu, dia akan beranjak-anjak dan menambahkan semester kita. Contoh untuk kos perancang bandar, untuk STPM dia ada 8 sem, kita akan tambah lagi sem ke-9 untuk studio sahaja. Okay, itu cabaran dia lah untuk kos perancang bandar ni. Dan maklumat tambahan di sini adalah mungkin untuk student ataupun pelajar yang memang belajar dalam bidang ni, mereka sudah terbiasa dengan gelaran TPR yang memang tidak asing lagi bagi dorang. So, ini maklumat tambahan sahaja untuk dapatkan, cara untuk dapatkan gelaran ni, kita kena melalui ujian-ujian yang ditetapkan oleh Malaysia Institute of Planner, MIP. Sebab MIP ni dia untuk promote perancang bandar ni. Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut mengenai perancang bandar ni, korang boleh tekan link di description Era. Era juga sudah memberikan beberapa link untuk rujukan blog yang Era rujuk dan maybe korang boleh rujuk. Antaranya adalah Aidil Ashraf dengan Syahmi Yami 95. Syahmi Yami ni kalau Era tidak silap, Era pernah jumpa dia dalam event code kalau tidak silap lah. Dia juga, tapi dia bukan student UiTM. Yang Era baca blog dia, dia adalah student UTM. Aidil Ashraf dengan salah satu adalah Bual Pacak Malaya. Itu adalah blog Studio Mates Era. Dia antara salah seorang penulis blog untuk bagi tahu apa tu jurusan perancang bandar. Dia ada 6 entry code kalau tidak silap Era. Dia membincangkan tentang kos perancang bandar ni. Korang boleh pergi dia punya blog. Era sudah letak dia punya link di description tau. Era sudah letak semua link yang berkaitan dengan perancang bandar ni yang Era rujuk dekat description Era. So korang kena rajin pergi tengok description Era, okay? Lepas tu Era juga mau berterima kasih untuk penghargaan untuk assignment Cik Zul, kumpulan assignment Cik Zul, sebab diorang yang bantu Era untuk dapatkan konten-konten ni, diorang yang bagi idea konten-konten ni sampailah ke baju ni. Sebenarnya baju ni adalah idea mereka. So kalau mau tahu ahli-ahli assignment Cik Zul adalah yang ni. Mana lah Era akan letak gambar diorang. Lepas tu Era juga berterima kasih sebab baju ni adalah baju studio Era. Dan ni adalah jaket studio Era. Korang boleh follow IG Cakrawala Studio. So amat terima kasih dengan diorang juga sebab diorang yang menjadi penyeri sepanjang Era belajar di UiTM dalam kos perancangan bandar ni. So korang boleh follow IG dia, IG kami, studio kami di link description di bawah juga. Era sudah letak. Korang boleh tahu aktiviti-aktiviti sepanjang kami belajar kos ni. Korang akan tahu macam mana kami turun site, korang akan tahu macam mana kami handle semasa di site, korang boleh tahu, korang boleh tengok gambar-gambar yang menarik-narik. So jangan lupa follow, okay? Selain tu korang boleh komen di bawah untuk menambah info lebih lanjut mengenai kos perancang bandar ni. Maybe korang lebih tahu apa yang
Era tidak tahu mengenai perancang mainan ni. Era mengikut pengalaman Era. So apa kekurangan Era harap minta maaf. Tapi semoga sedikit video ni akan memberi lebih banyak info untuk adik-adik yang sekarang tengah menunggu STPM. So maybe korang sudah ada bidang yang korang minat. Maybe kos perancang mainan ni salah satu yang akan menjadi pilihan korang dekat UPU. Okay. So Era doakan semoga siapa saja yang duduk dalam bidang ni, yang sedang belajar dalam bidang ni, semoga berjaya sampai korang kerja, sampai korang habis belajar, sampai korang graduate lah. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah dan silap daripada Era. Okay, itu saja. Kita jumpa di konten akan datang lagi. Video akan datang lagi dengan... Kalau korang ada idea untuk video Era selanjutnya, korang boleh komen di bawah. Okay, dan boleh PM Era di IG, boleh PM Era di Facebook, di WhatsApp juga korang dah boleh. Sebab itu adalah privacy Era. So... Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share my video dengan kawan-kawan korang, okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.